Seorang wanita maut selepas motosikal ditunggang bersama kakaknya dilanggar kereta yang dipandu remaja perempuan berusia 14 tahun di Jalan Kuala Kedah semalam. Pemangku Ketua Polis Daerah Kota Star, Superintendent Said Basri Said Ali berkata, Nur Syafiqah Abdullah, 32 tahun, meninggal dunia di tempat kejadian, manakala kakaknya Nur Aliza, 43 tahun, cedera parah. Jelasnya ketika kejadian kira-kira pukul 7.05 malam itu, motosikal ditunggang kedua-dua mangsa menghala ke Kuala Kedah dari lampu isyarat Taman Bersatu. Manakala kereta yang dipandu remaja perempuan terbabit dipercayai hilang kawalan dari arah bertentangan, terbabas lalu memasuki laluan mangsa sebelum merempuh motosikal mereka. Superintendent Said Basri berkata, memandu remaja itu hanya luka ringan dan mendapati tidak mempunyai lesen selain tidak bersekolah. Kereta itu pula dipercayai milik rakan ibu remaja tersebut. Polis mengeluarkan saman kepada pemilik kenderaan kerana membenarkan remaja bawah umur memandu. Siasatan lanjut masih dijalankan mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Mayat bangsa dihantar ke Jabatan Forensik Hospital Sultanah Bahiyah untuk proses bedah siasat. ...260 lokasi dikenal pasti berdepan risiko banjir di Kedah sepanjang musim monsun Timur Laut MTL ketika ini. Pengarah Angkatan Pertahanan Awam APM Kedah, Lieutenant Colonel Pertahanan Awam Zairil Anwar Zulmuji berkata, kawasan tumpuan berisiko tersebut melibatkan dua lembangan sungai, iaitu Lembangan Sungai Kedah dan Lembangan Sungai Muda. Kawasan tersebut melibatkan daerah Kubang Pasu, Kota Star, Pendang dan Pokok Sena yang berada di Lembangan Sungai Kedah selain Kuala Muda, Baling dan Sek di Lembangan Sungai Muda. APM turut meletakkan anggota bagi memantau keadaan sungai yang mencatatkan peningkatan paras bahaya dan waspada, terutama di kawasan penempatan penduduk. Sebanyak 38 aset darat dan juga 85 aset air telah pun kita siapkan untuk menghadapi bencana pada kali ini. Selain itu, kita juga telah membuat persiapan dari segi mesyuarat penyelarasan bersama dengan pegawai-pegawai APM Negeri Kedah bagi membincangkan berkaitan dengan penambahbaikan operasi di peringkat APM Negeri Kedah. 15,000 peluang kerja dijangka dapat diwujudkan hasil pengoperasian kawasan berteknologi tinggi berasaskan elektrik dan elektronik di Kerian, Perak. Turut bakal dijana nilai pelaburan sehingga 20 bilion ringgit. Ia dijangka memanfaatkan lebih 200,000 penduduk setempat dan kawasan sekitar. Wartawan Nur Ain Abu Bakar ada perinciannya. Pembukaan kawasan ini merupakan kesinambungan daripada ekosistem di utara Semenanjung dalam menyokong limpahan kemajuan di seberang perai Pulau Pinang dan Kulim Kedah. Kedudukannya di titik sempadan kedua-dua wilayah berupaya merangsang pertumbuhan ekonomi lebih stabil menerusi pelaburan berimpak tinggi selain peningkatan kesejahteraan hidup rakyat. Apabila diwujudkan di kawasan Pulau Pinang, kita ada di Kedah dan kini di Perak, kita dapat lihat kesinambungan terhadap plan-plan ataupun loji-loji yang akan dibentuk ataupun kilang-kilang yang akan dibina. Dan sudah pasti keadaan ini akan memudahkan, pertama, logistik, akan menyebabkan kos itu akan menjadi optimize lah kerana mereka dapat menggunakan laluan yang sesuai. Impak diterima menerusi pemindahan teknologi dan kepakaran hasil himpunan pelbagai syarikat terkemuka dunia. Semua ini akan menyalurkan dalam konteks ekonomi, kita ada ripple effect di mana ia ada kesan limpahan yang akan memberi manfaat kepada masyarakat setempat dan juga industri-industri domestik, terutamanya industri-industri kecil dan sederhana. Projek ini juga akan membantu mempercepat pembangunan loji rawatan air dalam memenuhi keperluan semasa industri. Sebagai warga Kerian, khasnya sebagai penduduk di Padang Bontak ini, kita rasa amat gembira lah dengan pengumuman itu. Sebab dengan pengumuman itu sedikit sebanyak dia sekurang-kurangnya akan memberi peluang pekerjaan kepada anak-anak muda khasnya di daerah Kerian inilah. Bukan setakat saja memberi peluang pekerjaan, malah dia akan mampu untuk meningkatkan taraf hidup dan sosial ekonomi penduduk di sini, terutama di kalangan anak-anak muda yang merupakan aset negara pada masa akan datang.
apabila ada industri di kawasan kita ni, maknanya penduduk-penduduk yang bekerja di Pening, di Kulim, kan Bandar Baru, dia tak payah perlulah pergi sana mengambil masa sampai 2 jam kadang-kadang. Jadi terus bekerja di sini, maka memendekkan masa. Pembukaan kawasan berteknologi tinggi ini sememangnya amat dinanti-nantikan oleh penduduk Kerian. Diharapkan perancangan strategik dapat dilakukan bagi memastikan projek ini benar-benar memberi manfaat kepada masyarakat. Nur Bakar, RTM. Di Perak, 22 sekolah siap sedia dijadikan pusat pemindahan sementara PPS bagi menempatkan penduduk terjejas banjir ketika monsun Timur Laut MTL. Exko Pendidikan, Pengajian Tinggi, Belia dan Sukan Khairuddin Abu Hanifah berkata ia membabitkan daerah Hulu Hilir Perak, Kerian, Larut, Matang, Selama, Manjung, Mualim, Perak Tengah dan Kinta Utara. Pihak sekolah diminta menyediakan pelan pergerakan penduduk terjejas di PPS bagi memastikan aspek keselamatan sentiasa berada dalam keadaan baik. Agenda keselamatan pada masa banjir ini perlu kita utamakan. So saya mengharapkan pihak pentadbir sekolah perlu ada pelan jangka panjang, jangka pendek tentang penempatan PPS ini supaya ianya dapat berjalan dengan baik, dan dalam masa yang sama keselamatan kepada perkara-perkara di sekolah itu juga perlu diutamakan.